Disebut satu firman Allah dalam surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah agama Allah, iaitu agama yang Allah cipta manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul, lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tuan-tuan sekalian, saya bila sebut pasal tajuk Islam ni ada pada semua tempat, lagu mana nak bagi orang faham dan nak ubah keadaan? Dia mesti bermula dengan pendidikan. Anak-anak daripada sekolah rendah, pra-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, diploma, ijazah, sampailah ke peringkat pasca siswazah. Di semua institusi pendidikan kita ini mesti ada asas-asas pengajian Islam dalam semua bidang pengajian. Sekarang ni, yang berlaku ialah berlaku pemisahan. Pengajian Islam dia mengaji tajuk pengajian Islam saja. Fiqh, tauhid, ibadah, zakat, haji, semua itulah. Yang pengajian lain dia mengaji bidang tu dan tak mengaji pengajian Islam. Menyebabkan orang yang lahir daripada aliran pengajian Islam dan aliran bukan pengajian Islam ni, bila dia besar nanti, masing-masing dia tak dapat nak menghubungkan kedua-dua ilmu tu untuk diterjemah dalam kehidupan. Seorang ahli pengajian agama, habis mengaji agama tu dapat ijazah, orang panggil dia ustaz ataupun ustazah. Bila mai tajuk ekonomi, dia tak boleh cakap pasal ekonomi, dia tak faham ekonomi, pasal dalam pengajian dia daripada sekolah sampai ke peringkat ijazah itu tak pernah dia belajar tentang ilmu-ilmu asas ekonomi Islam. Maka bila orang nak minta pandangan tentang ekonomi Islam, dia tak dapat nak terjemahkan Islam dalam bentuk ekonomi, sebab pengajian dia itu hanya terarah pada satu aliran saja, satu bidang saja. Sedangkan Islam ni ada dalam ekonomi. Nabi mentadbir agama, mentadbir negara dengan ekonomi. Khalifah-khalifah terdahulu mentadbir dengan ekonomi. Tapi bila mai kepada generasi di bawah ni, pemisahan tu berlaku, menyebabkan tak berlaku Islam dan ekonomi tak duduk sekali. Maka ekonomi yang ada ni ialah ekonomi yang menurut Barat, yang mengikut falsafah orang putih, yang dasarnya dasar kapitalis. Ada dasar satu lagi, dasar sosialis. Kapitalis, capital. Siapa ada modal, siapa kaya, maka dia menguasai, dia monopoli, dia yang kontrol semua benda. Dia kontrol harga telur. Dia kontrol harga tu, dia kontrol ni. Pasal apa? Monopoli, aku seorang ya yang ada. Aku saja yang modal besar. Bila dia modal besar, dia jual banyak, dia boleh bagi harga murah. Kawan tu modal kecil, dia jual kecil, jual sikit, beli kos pun mahal. Dia terpaksa jual harga mahal sikit pada hak tadi. Kalau dia jual murah, dia rugi. Bila dia jual mahal sikit, maka orang tak main beli kat dia. Maka dia rugi, dia bungkui. Yang terus berkuasa, yang terus kaya ialah orang yang ada modal tadi. Sampai satu ketika, bila dia seorang saja jual barang tu, orang lain semua tak jual. Waktu itulah dia manipulate harga. Dia memanipulasi harga. Dia letak harga tinggi. Orang akan beli juga. Pasal dia seorang je jual. Waktu orang beli dengan harga tinggi itulah, maka dia buat keuntungan melampau-lampau.
sehingga kan orang nak beli barang itu terpaksa berhutang pula dengan orang lain. Maka jadilah inflasi itu meningkat. Kemampuan beli rakyat semakin berkurangan, purchasing power. Maka orang yang ada modal terus kaya, yang tak ada duit terus miskin dan terus miskin, dan bergantung pula kepada orang kaya tadi. Ini dasar kapitalis yang dibawa oleh Adam Smith, seorang pelopor ekonomi barat yang masih berakar umbi dalam kehidupan manusia hari ini. Nampak tengah-tengah tu kayak berat kot tajuk kita nah. Kita baru duduk kira nak pergi kenuri, saat ni tetap bincang tajuk ni pula jam. Saya pun nak penyudah ni. Sungguh tuan-tuan, saya ambil contoh ayak. Ayak ni semua orang perlu. Kalau kita buat monopoli, monopoli ni seorang saja boleh jual ayak, maka dia bubuhlah harga apa pun. Lah ni jual RM1, ni botol besar ni lah ni, kita kata RM1, boleh beli tak? Boleh beli, RM1. Saya pernah pula RM10. Tu dia. Betul tak? RM10 lah kalau pergi beli ayak di hotel 5 bintang tu, tak RM10. RM10 kan? Main dah harga ni. Numpi negara mana tak nu? Kita pergi overseas lah, cuti. Ayak tak ada. Ada di hotel tempat kita menginap dia. Tu pun RM10. RM10 pun RM10 lah. Lepas tu saya pernah pula lagi. Tengok pekat RM10 pun pekat boleh beli. Tak apa, saya pernah RM100 sebetul. Besar ni. RM100. Tapi kerana ayak ni keperluan, orang beli. Baik. Saya ni jahat. Saya buat contoh saya senang, tak kata ke orang. Saya pernah harga sebetul ayak ni RM1,000. Orang yang nak beli ayak tu, gaji dia RM1,000 sebulan. Kalau dia beli ayak saya ni, sebotol habis gaji dia sebulan. Kalau tadi jual RM10, ada lagi baki gaji dia tu. Jual RM100, ada lagi lah RM900, tu pun penat. Ni RM1,000. Orang pun hentam dah saya, apa dia ni, Yahudi lah, kapitalis lah, pom-pam. Saya kata, saya peduli apa? Aku nak jual RM1,000. Ikut aku. Pasal apa saya kata tu? Pasal kok mana apa orang mesti cari ayak ni? Pasal orang nak hidup dengan ayak ni. Pasal apa saya buat tu? Pasal saya seorang saja dapat lesen kebenaran untuk buat keluar ayak ni. Monopoli. Lepas tu orang ramai kata, boleh saya nak beli ayak dengan hang ni. Tapi aku tak mampu nak beli kat hang ni pasal hang jual sampai RM1,000. Tak apa. Hang tak mampu tak apa. Aku pergi sembang dengan bank. Bank, hang tolong buat keluar pinjaman segera peribadi kepada orang-orang yang nak beli ayak aku ni. Bank pun kata betul juga. Pasal apa? Pasal bank pun nak untung. Bank pun okey, personal loan boleh main semua ni, tak perlu guarantor, tak perlu apa sekian-sekian, bagi IC, tak ada blacklist pun tak apa-apa semua sekian-sekian, selesai lulus. RM5,000 personal loan, RM10,000 personal loan, senang, mudah-mudah ya. Dia pun dapatlah loan, mainlah beli ayak kat saya RM1,000 tadi. Jadi dia dah terikat dengan dua pihak dah. Pertama dengan saya hak jual ayak, yang kedua dengan bank pula. Bank pula bagi pinjam RM10,000 kena bayar RM20,000. Interest, riba. Akhirnya siapa untung, siapa merana? Orang tadi, orang yang tak ada modal. Ni monopoli, ni kapitalis. Kenapa? Kerana Islam tak duduk menguasai ekonomi. Puncaknya kenapa? Kerana orang yang buat dasar ekonomi dan orang yang buat dasar Islam tu, pengajian itu tak duduk sekali. Daripada mula tu. Maka sebab tu kita kena gabung, kena duduk, kena gabung jalin, bagi duduk blend, adun dengan baik.
ekonomi dan Islam ni supaya dia tidak membebankan dan tak menyusahkan. Maka monopoli tak boleh ada dalam ekonomi Islam. Likai la yakunu dulatan bainal aghniya. Jangan hanya harta kekayaan itu berlegar dalam kalangan orang yang kaya sahaja. Tu dalil tak boleh monopoli. Maka ayat tadi kena diberi kebenaran kepada semua pihak untuk buat keluar ayat. Siapa nak berniaga, jual. Bila banyak orang jual, masing-masing berlumba untuk ayat ni laku. Nak bagi ayat laku, murahlah harga dia. Kurang. Harga awal tadi RM1, silap. Keluar kat pintu pagar mentalon tu jual 5 kupang. Meneru orang pintar 5 kupang tu. Saya tak laku lah. Maka saya pula bila saya berniaga, saya tengok kawan tu 5 kupang. Takkan saya nak duduk diam. Saya pun turun harga pula 5 kupang juga. Sama ataupun 4 kupang. Maka akhirnya harga barang ni boleh turun lah. Pasal tak ada monopoli. Teorinya macam tu. Dan kenapa kak cuba fikir buatlah supaya Islam tadi duduk dalam isu kos sara hidup. Islam tadi duduk dalam Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang mengawal harga barang, yang mengawal kontrak-kontrak monopoli dalam Kementerian Keuangan. Tu kaitan tu tajuk perbincangan kitab kita ni dengan yang sebut Islam sebagai ad-din tu, cara hidup tu. Tu saya kata tadi panjang lagi perjalanan kita. Tak mudah nak bagi orang faham, dah faham pula nak buat pula macam mana. Nak buat tu pula kalau orang tu faham dia pun boleh buat. Persediaan undang-undang, akta, peraturan tu kena pula dipindah. Nak pindah pula kena masuk dalam Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri. Panjang cerita lagi. Itulah perjuangan yang disebut dalam kitab kita ini. Itulah dia fungsi manusia dan Islam kaitannya. Dan kita buat setakat yang kita mampu buat. Paling kurang di mana? Di rumah, di jalan raya hak saya sebut tadi. Kita jadi pengguna jalan raya. Di tempat kenuri hak kita nak pergi saat gini 5-6 kenuri berderet ni. Buatlah setakat mana yang kita boleh buat. Bidang kuasa yang kita ada sebagai seorang ayah, ibu, sebagai seorang kerajaan, sebagai seorang pemimpin. Buat setakat mana bidang kuasa yang dia boleh buat supaya dapat kita melaksanakan tuntutan Islam dan manusia seperti mana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan sambung semula pada pertemuan yang akan datang. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعنا على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم ربطتها وأدمودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين.